KPM. Apa hal tiba-tiba ada garam dalam ni? Ada 2 garam. Ni tulis garam A, satu lagi garam B. Ada sudu ah. Baik. Kita cuba. Saya akan cuba masukkan garam A ni ke dalam gelas ni. Baik. Okey, saya cuba larutkan. Garam B pula. Garam B. Ni garam B garam apa ni? Baik. Masukkan. Wish. Kenapa garam A ni dia punya warna jernih? Yang B ni kenapa dia macam keruh-keruh sikit ni? Kena tanya cikgu ni. Jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton Sukses SPM 2021 dan saya hos anda pada hari ini, Fizi, akan berada bersama-sama dengan semua kawan-kawan selama 1 jam. Okey, kalau tadi kita dah berkenalan dengan cikgu kita, dah ada pun di sini kita bersama dengan Cikgu Rosnizam bin Muhammad, Guru Cemerlang Sains Tambahan SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat, ya? Saya sihat cikgu, bertambah-tambah sihat cikgu. Bertambah-tambah ceria. Saya nampak cikgu pun ceria, sihat cikgu ya. Terlebih sihat juga ni. Syukur. Cikgu, macam mana perjalanan daripada Terengganu datang ke KL ni cikgu? Jalan jam ke? Alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Cuma di Tol Gombak biasalah. Ada sekatan dia. Dan lepas sebab menggunakan kita punya permit lah. Itulah dia, kita harapkan kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021 dapat menjaga diri baik-baik. Jangan keluar rumah, jaga SOP, pakai pelitup separa muka ni. Dan yang paling penting, ni Abang Fizi nak ajak cikgu sama-sama gunakan gel pembasmi kuman. Cikgu, silakan cikgu. Okey, terima kasih. Silakan cikgu. Kita guna sama-sama cikgu, kita elakkanlah. Ini salah satu ikhtiar diri kita untuk mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19 yang sungguh berbahaya pada hari ini. Cikgu, hari ini kita akan belajar apa cikgu? Tadi ada garang depan saya ni cikgu. Garang, cakap Terengganu pula hari ni. Garang, kita akan belajar garang lah hari ni. Okey, pasal garang cikgu ya. Kita akan belajar bagaimana ketelarutan dia. Di mana yang Fizi buat tadi, kita nampak dua-dua tu larut. Tapi warna dia berbeza. Ada satu garam A ni dia jernih je warna dia. Satu lagi yang warna putih. Di situ dah memberi gambaran sedikitlah kepada kita perbezaan jenis garam berkenaan. Baik. Dan ada banyak lagi lah dia punya pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah nanti kita continue nantilah. Kita akan kongsikan bersama-sama dengan semua kawan-kawan yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Kita akan belajar pasal garam. Baiklah, hari ini kita ada sekolah pilihan cikgu. Daripada SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Kita nak bersama dengan ini kawan saya kat Terengganu ni. Mana dia? Syafika, hai. Pika, Pika. Sila kenalkan diri Pika. Nama saya Nur Syafika binti Razali daripada sekolah SMK Tengku Bariah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Guru? Awak nak jadi guru apa? Matematik. Matematik. Ni pandai mengira-ngira ni cikgu. Ya, baik. Itu dia Syafika daripada SMK Tengku Bariah. Seterusnya, mana dia? Najihah tu. Assalamualaikum. Nama saya Najah Nabila binti Hassan. Saya bersekolah di Tengku Bariah. Cita-cita saya ingin jadi guru. Cita-citaku menjadi orang kaya. Baik. Okey. Yang seterusnya juga daripada SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu ni, kita nak bersama dengan Zulaika. Mana ada Zulaika? Hai Zulaika. Hai. Nama saya Zulaika Najah binti Muhammad Safiam daripada sekolah SMK Tengku Bariah. Cita-cita jadi seorang guru. Semua jadi guru cikgu. Macam si Syafika tadi nak jadi guru matematik. Awak nak jadi guru apa?
Zulaika? Zulaika. Oh, okey okey. BM. Guru BM bahasa Melayu. Baik. Okey. Bukan setakat kawan-kawan kita je dekat SMK Tengku Baria. Kita juga bersama-sama dengan ni jauh daripada Miri ni, daripada SMK Lutong. Kita nak bersama dengan Liu Kuang Sin. Mana Liu? Halo Liu. Hai. Hai. Nama saya Liu Kuang Sin. Saya bersekolah di SMK Lutong. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Ui, semua nak jadi guru. Macam awak nak jadi guru apa? Guru mata pelajaran sejarah. Sejarah mungkin berulang. Baik. Yang seterusnya kita bersama dengan Damien. Mana kawan saya Damien daripada Miri ni? Damien? Salam sejahtera. Salam sejahtera. Nama saya Damien Lin Chen Sun dari SMK Lutong Miri. Cita-cita saya adalah menjadi seorang ahli saintis. Ahli saintis. Wow, bagus. Awak nak mengkaji apa? Mengkaji garam hari ini. Mengkaji garam. Baik, yang seterusnya kita bersama dengan Ryan. Betul ke? Ryanson. Ryan? Hai, nama saya Ranson. Saya bersekolah di SMK Lutong. Cita-cita saya menjadi seorang ICT engineer. ICT engineer. Wow, baguslah kawan-kawan saya ni. Terima kasih kepada kawan-kawan dekat SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu dan juga SMK Lutong Miri Sarawak. Jangan ke mana-mana, kita rehat seketika. Kita akan belajar pasal garam kejap lagi di Sukses SBM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SBM 2021 dan saya Fizi bersama dengan Cikgu Rosnizam bin Muhammad daripada SMK Tengku Baria Kuala Terengganu. Hari ini kita akan berbincang tentang saiz tambahan. Tajuk adalah garam. Baik. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, saya nak tanya pendapatlah kawan-kawan kita ni tentang mata pelajaran yang bakal kita pelajari pada hari ini. Saya nak tanya pendapat daripada Najihah daripada SMK Tengku Baria. Najihah, apa pendapat awak tentang mata pelajaran dan juga tajuk yang bakal kita belajar pada hari ini? Silakan Najihah yang comel. Apa yang saya dapat selepas mempelajari tajuk garam ialah saya dapat mengetahui tentang kewujudan garam secara semula jadi dalam gua batu kata dan garam yang wujud sebagai mineral. Okey. Itu pendapat daripada Najihah. Nak tanya pendapat daripada ni Liu Kuang Sin. Liu, apa pendapat awak tentang mata pelajaran kita pada hari ini, Liu? Silakan. Bagi saya, setelah mempelajari tajuk ini, ia telah memberi penjelasan yang amat jelas tentang beberapa penggunaan garam dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam penyediaan makanan, pengawetan makanan, bidang pertanian dan bidang perubatan. Itulah betul lah kata orang tua cikgu. Dan orang tua kita ni makan garam dulu daripada kita. Baik, yang seterusnya pendapat daripada Damien, apa pendapat awak Damien? Silakan. Selepas mempelajari tajuk garam dengan lebih mendalam, maka saya dapat membezakan antara garam terlarut dengan garam tak terlarut. Selain itu, saya juga dapat membuat sedikit penyesahan tentang cation dengan anion melalui pemerhatian ke atas sifat fizikal seperti warna dan keterlarutan dalam air. Baik, itu pendapat daripada kawan-kawan kita. Sekarang ini kita nak memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita serahkan kepada Cikgu Rosnizam. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama Cikgu. Okey, so kita tengok tajuk kita hari inilah iaitu garam. Di mana dalam tajuk garam ni kita belajar dua saja. Satu mengenai dengan garam dan juga satu lagi dia punya analisis kualitatif berkaitan dengan garam. Baik Cikgu. So yang berat sikitnya adalah analisis lah. Okey, so kita tengok yang senang dulu. Baik Cikgu. Okey, boleh Fizi? Silakan Cikgu. Fizi pun boleh belajar dengan lebih lah yang ni. Saya memang teringin sangat nak belajar Cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Okey, yang pertamanya berkait dengan maksud garam lah. Okey, di mana garam tu kalau kita tengok istilahnya adalah sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen dalam suatu asid digantikan dengan ion logam ataupun ion amonium. So yang saya merahkan ni adalah yang penting lah yang kena ingat. Okey, contohnya saya bagi gambar di sini iaitu daripada tindak balas peneutralan asid dan juga alkali base di mana hidrogen klorida iaitu asid hidroklorid lah biasa kita panggil. Baik. Dan juga natrium hidroksida. So hasilnya adalah natrium klorida dan juga air. So natrium klorida ni kalau kita tengok
nama dia tu secara sains lah. Okey, yang di rumahnya kita panggil garam biasa. Garam je cikgu ya. Garam je. Yelah, So takkan kita nak kadang-kadang panggil kita tanya kalau natrium garam tu kan? apa yang ada dalam dia tu. Baik, cikgu. So kalau Faham. kita tengok natrium klorida bila kita perhatikan tidak balas asid dan juga base alkali. Okey, dan kewujudannya secara semula jadi dalam Gua Batu Kapur sebagai stalaktit dan juga stalagmit. Okey, so nama ni kalau nak ingat ni stalaktit, stalagmit, dua ni je lah. Okey, di mana yang terdiri daripada kalsium karbonat. Di mana yang Fizi buat contoh tadi, Baik, cikgu. yang berwarna putih tu, dia ada karbonat dalam dia. Oh. CO3. Kalau Fizi dapat bezakan tu, satunya adalah garam biasa yang kita makan macam biasalah untuk masakan. Ya, cikgu. Satu lagi tu untuk membuat kek. Oh, kita lain panggil cikgu, kita panggil soda bikarbonat. Soda bikarbonat ataupun serbuk penaik. Baik, cikgu. Okey, yang tu kita akan jelaskan detail nantilah, kita tengok satu-satu. Okey, dan juga wujud sebagai mineral lah. Okey, wujud sebagai mineral yang kita namakan tu galena, iaitu plumbum 2 sulfida ataupun marmar. Oh, baik. Yang kita panggil apa ni, kepingan marmar, lantai dan sebagainya, itu adalah kalsium karbonat. So banyak dia punya jenis-jenis lah kegunaannya. Baik, Okey, so kita tengok yang ni penggunaan garam dalam kehidupan seharian lah. Yang tadi, yang ni saya tak nak pergi detail lah, cuma saya highlightkan sikit lah. Yang mana penyediaan makanan, apa jenis garamnya, pengawetan makanan, natrium benzoat, bidang pertanian biasanya kita sebut baja. Oh, baik, cikgu. Baja nitrat yang mengandungi nitrat lah, nitrogen dalam tu. Dan juga biasa kita panggil baja urea. Baja urea tu dia ada amonia. Okey, bidang perubatan tadi yang ada murid kita sebut bidang perubatan. Satu ni kita jarang sebut plaster of Paris. Yang ni dia bahasa standard dia. Plaster of Paris cikgu ya. Apa agak-agak Fizi lah plaster of Paris. Apa cikgu? Anak murid saya di rumah insya-Allah dia tahu. Kalau Fizi, bukan Fizi tak tahu. Jarang kita dengar. Jarang kita sebut plaster of Paris. Biasa kita dengar adalah kita simen. Tahu simen? Simen kalau orang yang kaki patah atau tangan patah. Yang okey, simen, kita panggil simen tu yang itu kat hospital adalah tu? ya, plaster of Paris. Namanya. Plaster of Garam dia Paris. adalah kalsium sulfat. Ya, Fizi. Katanya saya tak letaklah sini. Sebab kalau dalam buku teks dia tulis kat situ, iaitu untuk merawat orang yang luka itulah kaki patah ke untuk itu supaya nanti kita tengok dia punya detail dia nanti ada semuanya saya letak pada soalan nanti. Baik, cikgu. InsyaAllah seingat saya adalah kod soalan tu, kalau tak ada nanti saya explain lebih sikit nanti. Faham, cikgu. Okey. Dan okey, yang ni garam terlarut dan garam tak terlarut. Bagaimana yang ni lah, kadang-kadang murid kita ni ada satu masalah nak mengingat secara penulisan dia. Okey, so saya letak sini satu bikar yang berisi air. Contoh macam tadi lah, cawan yang ada air. So apa yang Fizi buat itu iaitu melarutkan garam. Kita nak tengok yang pertama dulu, pemerhatiannya garam tu larut ataupun tidak. Yang kedua kita tengok dari segi warna. So garam dia yang belajarnya dia ada 4. Baik, cikgu. Okey, 4 jenis iaitu kalau kita tengok, saya buat bikar ni senang nak hafal. Nak hafalnya macam mana? Yang pertama, kenapa saya letak NO3 tu adalah nitrat di dalam air. Maksud dia di situ, semua garam apa saja nama di depan dia yang ada nitrat di belakang larut dalam air. Okey. So kalau kita tengok ada nitrat je, jangan fikir banyak. Itu adalah garam Dalam larut. air. Okey, yang kedua, kenapa ada sebahagiannya masuk dalam air, sebahagiannya di luar air. Okey, yang di dalam air ni iaitu garam sulfat, SO4 ni garam sulfat. Semuanya larut kecuali barium, kalsium dan plumbum. Cara nak ingatnya yang saya merahkan ni bakap, Ba, Ka dan P. So bakap lah. Bakap juga. Okey, semua garam sulfat larut kecuali bakap. Itu yang mudah nak ingat lah. Baik. Okey, yang ketiga adalah garam karbonat yang tadilah natrium karbonat. Okey, natrium karbonat tidak ada senarai di sini. Sebabnya garam natrium, kalium dan amonia semua larut. Dia tak kisahlah sama ada dia sulfat ke karbonat ke, sebab dia punya special dia tu. So di sini yang tak larut semuanya, kecuali yang larut adalah anak. Anak juga. Anak A tu, AM tu A datang daripada amonium. Okey, Na natrium dan K kalium. So ingat anak. Okey. Ingatlah kawan-kawan. Semua tak larut kecuali anak yang larut. Bukan anak, bukan budak-budak kecil lah. Okey, seterusnya adalah klorida. Garam klorida larut kecuali PAH. Okey, plumbum, argentum,
Hg tu adalah raksa atau merkuri. Oh, So baik. saya tak boleh bagilah PAM tu dia jadi lain sikit nanti sebabnya kita guna simbolnya adalah Hg untuk PAH, PAH, raksa. PAH. PAH. So yang inilah yang boleh yang saya keluarkan ni, yang apa yang saya tahu dan apa yang saya boleh ingat. Dan murid-murid kita dia ada cara dia sendiri. Mungkin Baik, Fizi pun ada cara dia sendiri. Okey, untuk memudahkan kita ingatlah. Okey, ini konsep dia lah sebabnya nak ingat secara detail agak merumitkan jugalah. Betul. Okey, seterusnya yang ni penyediaan dia ada 4 bagi garam terlarut iaitu tindak balas peneutralan macam tadi asid dengan logam, asid dan oksida logam serta asid dan karbonat logam, dan garam tak terlarut ada 2 saja kaedahnya iaitu kaedah pemendakan ataupun kaedah penguraian ganda 2 dipanggil. Penguraian ganda 2 ni bermaksud 2 larutan iaitu garam yang larut kita campurkan, satu menghasilkan mendakan, satu lagi menghasilkan larutan. So kita pisahkan dia, yang tu disebut kaedah pembendakan. Ganda 2 ni dia punya tindak balas dia. Baik, Okey, so agak-agak Fizi boleh info faham, sikit-sikit. Setakat ni saya faham. Setakat ni ada Fizi nak tanya. Kawan-kawan ada nak tanya ke? Kawan-kawan ada Semua nak faham? tanya ke Kak Umar? Kalau faham anggut sikit. Baik. Kawan-kawan semua faham, cikgu. Okey, so faham. Kita tengok contoh sikit. Contoh pengiraannya. Baik, cikgu. Okey, di sini saya tidak akan terang secara menyeluruh lah. So kita nampak di sini. Cuma yang saya nak bagi tahunya, kalau kita baca soalan tu, hitungkan jisim aluminium sulfat. Saya merahkan tu, yang tu yang kita nak cari. Dan apa yang diberi adalah 0.3 mol asid sulfurik. Yang pertamanya adalah kita kena buat dulu persamaan seimbang langkah yang pertama. Baik, cikgu. Dan yang kedua, daripada persamaan seimbang kita tu, maka kita bandingkan dari segi bilangan mol. Bilangan mol apa kita nak banding? So kalau kita tengok sini, bilangan mol yang kita nak cari dengan bilangan mol yang diberi. Bila kita bandingkan, maka kita kiralah apa bilangan mol yang terhasil yang kita nak cari tu. Yang diberi adalah bilangan mol asid hidrogen sulfat. Okey, hidrogen sulfat ni iaitu asid sulfurik dan hasilnya adalah 0.1 lah, dia bagi 0.3. So yang ni perbandingan dia 1:3. So kita dapatlah 0.1 mol. So daripada sini tak habis lagi sebab dia nak adalah jisim. Maka kita darablah dengan jisim molekul relatif bagi aluminium sulfat. So dia bagi nilai ni. So jangan risau. Nilai ni dia beri. Tak perlu nak hafal. Okey, kalau hafal memang jenis satu-satu kena hafal sebabnya ada beratus unsur dalam jadual berkala. Okey, so yang ni dia punya langkah-langkah yang penting lah. Kalau kita tengok sini banyaknya nombor, biasanya kalau banyak nombor dia akan jadi pening. Saya pun dah pening dah, cikgu. So kita ikut langkah-langkah. Paling orang kata kalau Terengganu kata paling komang. Komang tu paling simple lah dah. Paling mudah kita dapat beberapa. Kalau di sini dia dapat sini 2 markah, tapi soalannya tidaklah secara menyeluruh. Okey. So di sini dia dapat 1 markah. Di sini dia dapat 1 sini, 1 dia dapat 2 dan di sini dia dapat 2. So agak-agak 2 7 markah. 7 markah kesemuanya. Satu soalan 7 markah. So kalau kita tinggal rugi. Kalau kita buat paling sikit pun 1 2 tu insya-Allah dapat. Okey, sebab kita akan dapat dari apa yang kita buat lah. Daripada info dia dah dapat dah 1. Baik, cikgu. Okey, so seterusnya. Kawan-kawan faham tak, kawan-kawan? Okey, insya-Allah faham. Kalau faham, Guru. Baik. Okey, kawan-kawan semua faham, cikgu. Kita nak tengok dia faham ke tidak. So sini saya kosongkan, kita try tanya kawan-kawan kita di rumah. Baik, cikgu. Apa analisis kualitatif bagi garam? Kita ada 6 analisisnya. 6 kesemuanya. So ada siapa yang nak ni siapa yang nak jawab ni? Analisis okey, 1 2 3 4 5 kuantitatif ni. Dan 6. Siapa nak jawab, angkat tangan. Silakan kawan-kawan. Okey, Najihah. Abang nampak Najihah dulu. Silakan Najihah. Sila berikan. Kita perhatikan warna garam atau warna larutan terlarut garam. Okey, perhatikan warna garam atau warna larutan terlarut garam. Yang pertama tadi lah Fizi buat. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang Baik. kedua, Yang kedua, teruskan Najihah. Boleh? Perhatikan keterlarutan garam dalam air. Okey, perhatikan keterlarutan garam dalam air. Baik. Okey, ketiga. Yang ketiga, Najihah. Perhatikan kesan haba ke atas suatu garam. Okey, kesan haba. So kita buat tindak balas lah dengan haba. Okey, seterusnya. Wih, semua betul ni Najihah ni, pandainya. Baik, yang keempat Najihah, silakan.
Kena pasti gas terbebas apabila tindakan haba dan ujian gas dijalankan ke atas garam. Okey, kita tengok gas yang terbebas. Baik. Okey, yang kelima. Kena pasti mendakan yang terbentuk apabila reagen spesifik diuji ke atas larutan garam. Okey. Ha. Betul, mendakan yang terbentuk. Okey, yang terakhir Najiyah, silakan Najiyah. Terakhir. Yang keenam. Dijalankan ujian pengesahan kehadiran ketayan dan anion. Okey. So dia tengok peringkat dia tu daripada rendah sampai tinggilah. Yang ni jalankan ujian pengesahan yang paling tinggi yang ni. Bila kita dah uji kita tak dapat lagi dia punya nama garam tersebut, maka kita teruskan kepada yang paling akhir sekali. Baik, kena jalankan so kita ada ujian 6 di pengesahan, sini. ya. Yang pertama yang Fizi buat tadi satu je. Satu Fizi tengok dua-dua sama warna putih. Betul. Yang keduanya Fizi buat ketelarutan garam dalam air dan kita tengok hasilnya adakah warna jernih ataupun warna putih dan sebagainya. Yang tu kita buat yang biasa. Baik, cikgu. Seterusnya ada kalau kita boleh guna kita tak bakar studio lah, bakar garam dalam studio, maka kita boleh cari dia punya gas yang terbebas. Tapi kena hati-hati sebab natrium klorida garam biasa di rumah kalau kita panaskan dia akan menghasilkan gas klorin. Gas klorin adalah gas yang toksik, bahaya. Sangat berbahaya. Ya, sangat bahaya kalau kita sedut, mungkin boleh menyebabkan kita batuk dan mungkin boleh menyebabkan berdarah ke apa. Kerongkong trakea kita tu. Jadi jangan cuba-cuba di rumah kawan-kawan untuk bakar garam ya. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini terus layan Sukses di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton Sukses SPM 2021. Hari ini kita akan belajar pasal garam dalam sains tambahan. Pada hari ini kita harapkan apa info yang akan diberikan oleh Cikgu Ros Nizam kita dapat memberikan manfaat kepada semua. Baiklah, kita teruskan kepada Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Baik. Dan seterusnya, yang ini kita dah habislah kita punya asas-asas dalam tajuk garam lah. Baik. Di mana kita imbas kembali apa yang dah dipelajari. So seterusnya kita pergi soalan contoh lah. Baik, okey, ada Fizi nak tanya apa-apa sebelum saya teruskan kepada soalan kita teruskan, Cikgu. Okey, soalan yang pertama. Okey, kita nak bantuan rakan-rakan kita di rumah ke Fizi? Ni siapa yang nak jawab ni? Siapa yang nak bantu cikgu apakah yang dimaksudkan dengan garam? Siapa nak jawab soalan ni? Sila angkat tangan. Okey. Ryan. Garam ialah sebatian ion yang terhasil daripada ion logam. Garam ialah sebatian ion yang terhasil daripada ion logam daripada suatu asid digantikan dengan ion logam. Macam mana cikgu jawapan daripada... Jawapannya, kalau kita tengok sini ada 4 pilihan. Duanya berkait dengan sebatian ion yang saya merahkan dan 2 lagi adalah sebatian kovalen. So yang kita dah belajar adalah nama dia sebatian ion. So 2 tu dah automatik kita boleh cancel di sini. Maksudnya dia salah lah yang ni. Baik, cikgu. Okey, so ada 2 pilihan kita. Satunya yang kita tahu ion hidrogen H+, dan juga ion OH negatif. OH negatif hydroxide. So jawapan dia adalah ion hidrogen. Itu dia. Okey, tanya. Yang kedua. Baik, yang kedua. Kita bagi tinggi sikit. Okey, siapa nak cuba yang kedua? Okey, soalan kedua siapa nak cuba kawan-kawan? Sila angkat tangan. Ada yang nak cuba ke? Okey, Najihah. Najihah ingin mencuba cikgu. Okey, silakan Najihah. Baik. Apakah bahan X itu, Najihah? Persamaan berikut menunjukkan tidak balas untuk mendapatkan garam sulfat terlarutan. H2SO4 campur dengan X menghasilkan garam sulfat dan H2O. Apakah bahan X? X adalah D, kalium hidroksida. Okey, kalium hidroksida. Yang dia nak di sini adalah garam terlarutkan. Bila terlarutkan dan juga bila kita tengok di sini tindak balas dia menghasilkan sulfat. So automatik kita tahu garam sulfat yang tak larut apa. Yang tak larut adalah bakap tadilah. So bakap kita tengok barium ada sini. Ada barium, so salah. Kalsium ada. Okey, plumber ada. So cukup mudah. Kita cancel yang salah. So automatik kita dapat jawapannya. So betul lah jawapan dia. Kalium hidroksida. Betul. So, pandai Najihah. Okey. nak pergi lagi tinggi ke soalan? Boleh cikgu. Boleh. Okey, yang bagi ketiga. lagi susah cikgu, lagi susah cikgu. Lagi tinggi. Dah senang sangat lah cikgu. Fizi nak jawab yang ni.
Saya rasa saya boleh jawab ni cikgu. Boleh jawab? tapi yang saya bagi merahkan. peluang kepada kawan-kawan saya lah yang ada dekat Google Meet. Okey, boleh Fizi. Silakan kawan-kawan, siapa nak jawab soalan nombor 3 ni? Okey, nombor 3 silakan tangan. ada yang nak jawab? Kawan-kawan? Ada ke? Dia malu-malu Fizi sebut Semua nama macam je. malu-malu je ni. Come on lah kawan-kawan. Persamaan berikut mewakili tindak balas antara 100 cm 3 cikgu ya? CM padu. CM padu, Ya betul. asid sulfurik 1.0, MOLDM3 ni apa cikgu? Mol per DM padu. Okey. Saya rasa saya nak suruh Zulaika jawab. Zulaika, apakah jawapannya Zulaika? Berapakah isi pada karbon dioksida yang terbebas pada suhu dan tekanan piawai? Jawapan dia B. B? Jawapannya B. B. Adakah betul cikgu jawapan dia B cikgu? Jawapan dia B. Okey, dia nak isi padu karbon dioksida. So saya merahkan sini. Yang ni hidrogen sulfat tadi. Okey, yang ni gas yang dia nak. So, yang pertamanya langkah kita tengok dari segi persamaan. Ada nampak nombor tak depan? Nampak cikgu? Nampak? Ya, betul. Fizi nampak nombor depan ni. Nampak cikgu? Oh, terror Fizi nampak nombor. Saya nampak nombor tu cikgu. Nombornya tak ada, tapi nombornya adalah 1. Nombor 1 kita tak letak dah. Betul lah, Fizi tengok tu di sebaliknya. Kalau nombor 2 dia kena letak nombor 2. Betul. So, sini 1 mol sebelah kiri, 1 mol sebelah kanan. Yang tu kita bandingkan. So, bila 1-1 tak ada masalah. Bila berubah kepada nilai 0.1, maka still lagi sama. So, apa yang saya nak kaitkannya, bila kita tengok di sini 100 cm padu dan juga 1 mol. Maka kita kena kira dulu bilangan mol. Unit cm padu dengan dm padu sama ke Fizi? Tak. Tak sama cikgu. Cepat saya jawab tak. Tak sama, maka kita kena tukar. So cara tukarnya iaitu 100 bahagi 1000 darab dengan 1 mol. So kita dapat 0.1 mol. Ada jawapan lagi? Belum siap lagi. Belum siap lagi cikgu. Belum siap lagi. Kita kena darab dengan apa? Kita kena darab dengan 22.4 yang ni dia dah bagi. Baik cikgu. Dia nak pada isi suhu dan tekanan. Piawai, so dapat jawapannya 2.24. So betul lah jawapannya B. Ya, itu dia. Pandai Zulaika. Baik cikgu. Okey, seterusnya ada soalan lagi. Okey, ada lagi objektif Fizi. Okey, yang ni nampak mudah ke bagi Fizi nampak susah? Saya rasa macam mudah cikgu. Macam mudah. Agak-agak Fizi nak jawab. Saya nak jawab cikgu. Boleh. Apakah X tu cikgu ya? Kalau ya, kita X. lihat kat situ gelembung gas. X, ada air dalam air cuka. Ya, air cuka. Cengkerang telur. Saya rasa dia adalah karbon dioksida cikgu. Karbon cikgu. dioksida. Betul. Betul So cikgu. nak kunci jawapannya. Saya kunci cikgu jawapan Okey, tu. sebelum kita kunci dan kita tengok. Okey. Cangkran telur. Cangkran telur agak-agak kita apa ada di permukaan telur dan cakran tu iaitu dia ada gas dia ada CO3 karbonat. Karbonat ni bila kita bebaskan bila bertindak balas dengan asid maka dia akan bebaskan gas karbon dioksida. Ya betul. Tahniah Fizi. Alhamdulillah. Nampak tak kawan-kawan? Abang Fizi pun boleh buat. Okey. Di sini Fizi. Baik, di sini Fizi kalau kita tengok selain kita buat tindak balas dengan air cuka, agak-agak kalau Fizi katakan Fizi buat satu perindustrian menggunakan telur. Okey, perindustrian apa agak-agak? Guna telur cikgu? Menggunakan telur. Oh, saya pun tak pasti. Apalah, masak telur dadar je lah. Telur dadar pun okey. Cikgu buat nasi katakan, lemak cikgu. Betul, buat nasi lemak ataupun buat apa-apa, buat kek ke apa. Kalau banyak sangat telur, okey, kalau kita buang begitu je, maka rugi. So kita tengok dia punya apa yang dapat dihasilkan daripada kulit telur berkenaan. Baik cikgu. Okey, sebabnya kita tengok daripada dia punya CO3 dia lah. Okey, kalau kita bakar tu kita boleh kurangkan keasidan tanah dengan menggunakan kulit telur. Bukan kita tabur kulit telur je lah. So kita kena bakar dulu. So hasil dia abu dia tu. Dia boleh kurangkan keasidan tanah, maka boleh menyuburkan sedikit tanah lah. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang struktur. Yang kelima. Okey, soalan struktur di sini yang ni yang bagi saya tu semuanya mudah. Sebab saya buat soalan saya rasa mudah lah. Betul. Okey, so kalau kita tengok di sini jadualnya dia bagi ion positif dan ion negatif bagi 3 jenis garam. Baik. Okey, yang dia nak murid bagi adalah tulis formula kimia bagi 1 dan 2. Okey, ada yang nak bagi jawapan? Ada ke yang nak jawab? Paling rendah ni jawapannya. Ini yang paling senang ni. Paling senang. Okey, siapa nak jawab angkat tangan kawan-kawan. Baik. Damian. Silakan Damian.
kalium klorida ialah KCl dengan argentum nitrat adalah AgNO3. Okey. Kalium klorida yang ni, argentum nitrat yang ni yang kita gunalah. Okey, jawapan dia bagi tadi adalah KCl. Macam mana dia dapat KCl, di mana K positif charge dia, Cl negatif charge dia. So charge dia ada satu, maka tak ada masalah, kita tak perlu darab apa-apa, dia dah seimbang. Baik, cikgu. So KCl. Yang kedua AgNO3. So kalau kita tengok charge ni, kalau fizik tengok seimbang ke tidak? Saya Positif rasa dan negatif. seimbang, cikgu. Okey, seimbang. So jawapannya gabung je lah, AgNO3. So betul lah. Okey, terima kasih Damian. Ya, syabas Damian. Seterusnya. Baik. Okey. B. Ada yang nak bagi jawapan? Siapa nak jawab ni, guys? Syafiqah nak bagi jawapan. Kawan-kawan Syafiqah. ada ke Syafiqah? Syafiqah diam daripada tadi, Syafiqah. Dia menunggu giliran. Okey, Syafiqah, jawapannya untuk B1. Silakan. Lebih satu, tuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas yang berlaku. Kalium klorida dan argentum nitrat menghasilkan kalium nitrat dan argentum klorida. Okey, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas apabila kalium klorida dicampurkan dengan argentum nitrat, satu mendakan putih terbentuk. So daripada sini kita tengok kalium klorida dan argentum nitrat. So hasilnya adalah kalium nitrat dan argentum klorida. Ya, 2 markah untuk awak. Ya, betul. Satu markahnya adalah persamaan, satu markahnya adalah seimbang. Baik, kadang-kadang ada yang bagi, kalau saya rajin di sekolah, saya bagi satu markah sebelah kiri, satu markah lagi sebelah kanan. So kalau dia buat sebelah kiri je, anak panah dah 3 angka kosong, mungkin dia dapat satu markah. Satu markah je. Tapi kena hati-hatilah, buatlah penuh. Kalau silapnya tak ada masalah. Kita tengok kadang-kadang dia ikut mood cikgu juga. Kadang dia nak bagi satu kiri, satu kanan. Kadang dia bagi satu sekaligus satu markah dan dia tengok nilai dia punya keseimbangan dia. Okey. Sebabnya ayat dia sini persamaan kimia seimbang. Okey, cuma yang saya nak tekankan sikit sini sebab dia nak persamaan kimia. Dia ada 2 beza. Satu persamaan kimia, satu lagi persamaan perkataan. Macam semalam ada anak murid saya mesej, cikgu, apa beza 2 tu? Saya kata, apa beza persamaan kimia diguna simbol. Persamaan perkataan diguna perkataan lah. Kita ambil perkataan tadi, kalium klorida tambah argentum nitrat, hasil dia anak panah, apa nama dia. Itu persamaan perkataan, nama penuh. Baik. Kalau yang ni dia nak ni persamaan kimia, so kita bagi dalam bentuk kimia. dalam bentuk formula dia. Formula kimia. Ya, baik, betul. Okey, kalau di sini, kalau Fizi nak tengok sini, kita tengok dia punya gabungan dia ni macam mana terhasil kalium nitrat. So yang ni K tadi adalah positif, NO3 adalah negatif. Dia tak boleh bertindak balas sama positif dengan positif. Faham, so dia kena ambil yang ni lah. So dia akan pecahkan, dia gabung dan AgCl. So di sini yang kita dah belajar nitrat dan juga klorida. Kadang-kadang kalau kita nak explain satu soalan tu ambil masa lama. Betul. Saya explain supaya anak murid kita lebih faham. Lebih mendalami dan memahami. So di sini ada 2 jenis garam yang kita dah belajar tadi. Garam nitrat kita tahu semua garam nitrat dalam bentuk larut. Baik. Okey. So yang ni larut AgCl, semua garam klorida larut kecuali apa tadi? Kalau Fizi masih ingat. Kecuali apa, cikgu? Kecuali Fizi masih ingat. Cikgu punya soalan saya peduli, cikgu. Baik, cikgu, silakan. Okey. So AgCl yang dia nak ni, dia kata satu mendakkan putih. Ya. Mendakkan putih dah tahu sini larut automatik, yang ni tak larut. Okey. Boleh berdebar Fizi. Faham tak, kawan-kawan? Okey, AgCl adalah garam tak larut. So dia tu adalah mendakkan putih. Okey, seterusnya. Baik. Oh, saya dah bagi jawapan kat bawah. Ini siapa tak jawab? Sebab tu saya tanya Fizi tadi. Cikgu dah bagi satu jawapan. So, Ini tak apalah. siapa tak jawab merugi. Sebabnya bila kita explain bahagian atas, automatik kadang-kadang di bawah tu mungkin dia tanya. Saya tak perasan yang bawah tanya. Kadang-kadang saya nak tanya Fizi ni, sebab tu saya tanya awal tadi Fizi ni. AgCl. So saya bagi peluang kepada kawan-kawan saya, cikgu. Argentum klorida. Tak apalah Fizi, saya bagi jawapan terus. Argentum klorida. Dah bagi dah. Faham tak, kawan-kawan? Okey, boleh. Sikit, kena faham. Baik. Okey, so yang ni baik, saya terangkan sikit perkataan di sini. Dia punya tugasan dia nyatakan.
Bila nyatakan, dia ada dua versi jawapan. Baik, cikgu. Satu nama ataupun kita bagi formula kimia. Formula AGCA. Ya, yang ni dia tak nak perangkap murid lah. Baik, cikgu. Kalau saya nak perangkap murid, cikgu dia kadang-kadang perangkap, tak ada perangkap yang mengarut-ngarut. Kita perangkap dari segi tugasan berkenaan. So saya bagi namakan. Kalau namakan mesti dia bagi yang ni je. Kalau dia bagi yang bawah salah. Oh, yang kalau tu kena dia ingat jawab dua-dua cikgu macam mana cikgu? Dia jawab dua-dua, kalau nyatakan jawab dua-dua tak ada masalah. Tapi kalau namakan dia jawab dua-dua, satu salah, satu betul, agak-agak fizi nak bagi yang mana? Nak bagi jawapan tak? Dia bagi dua, satu salah, satu betul. Maksudnya dia tak ada, kata tak ada panduan hidup untuk bagi jawapan. Dia bergentayangan gitu. Ya, kita tak ada nak bagi peluang pada dia betul tak, kita bagi salah. Baik. Supaya jangan diulang kesilapan berkenaan. Itulah dia. Okey, so seterusnya. Boleh, Fizi? Boleh cikgu, silakan cikgu. Okey, Fizi boleh bernafas lagi? Boleh. Boleh. Okey, yang ketiga. Baik. Siapa nak bantu Abang Fizi? Ni siapa nak bantu ni kawan-kawan? Angkat tangan. Okey. Saya nak suruh Kuan Lin Siu. Okey. Saya Okey. untuk jawapan nombor 3. Okey. 1 darab dengan 50 per 1000 sama dengan 0.05 mol. 0.05 mol. Adakah itu betul cikgu? Betul rasanya. Betul rasanya. Okey, dia tanya bilangan mol di mana kemolaran. Yang tadi dah dijawab dia punya info kat atas tadi. Baik, kat atas soalan tadi, kemolaran darab dengan isi padu dalam DM padu. Ni kena hati-hati. Okey, DM padu, maka 1 darab 50 bahagi 1000. Yang ni kena hati-hati. Kadang murid kita tertinggal bahagi 1000. Bahagi 1000 sebabnya unitnya DM padu. Okey, isi padu dalam DM padu lah. So dapat 0.05 mol. So dapatlah satu markah atas, satu markah bawah. Dah ada 2 markah dekat situ. Dah dapat 2 markah, betul Fizi. Baik, kita lihat seketika cikgu. Seterusnya, boleh. Kita bagi kawan-kawan kita ni minum air dulu. Okey, boleh nampak Fizi. macam berpinau-pinau mata tu cikgu. Kita lihat seketika, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Fizi masih lagi kat sini bersama-sama dengan Cikgu Rosnizam bin Muhammad daripada SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Bercerita pasal sains tambahan, tajuknya garam. Cikgu, silakan cikgu. Okey Fizi, kita pergi kepada soalan nombor 7 boleh? Baik, silakan cikgu. Kita lompat sikit yang lebih susah lah. Yang tadi dah nampak senang. Senang sangat cikgu ya? Ya, senang sangat sampai Fizi pun boleh jawab dengan betul. Baik cikgu. Okey, anak murid semua boleh kita pergi pada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni, yang ni dia lebih kepada soalan kita panggil kebat. Kemahiran berfikir. Aras tinggi. Soalan dia kebat lah. Jawapan dia tu kita nampak macam mudah je lah. Okey, so ada yang nak cuba? Ada nak cuba kawan-kawan? Dia nak cuba baca soalan dah bagi jawapan. Kita nak Ryan. Ryan. Okey, soalan nombor 7 Ryan. 7A. Okey, boleh Ryan nombor 7. Seorang petani mendapati sayuran yang ditanamnya tidak subur disebabkan masalah tanah. Dengan menggunakan pengetahuan anda, nyatakan 2 penyebab yang mungkin dan cara untuk mengatasi masalah ini dengan menanam bahan kimia yang digunakan. Dengan menamakan bahan kimia yang digunakan. Okey. Sebab yang mungkin tanah terlalu berasid. Cara mengatasi, tambah serbuk kapur atau batu kapur untuk menetralkan keasidan tanah. Okey. Yang kedua? Yang kedua? Ada cara yang kedua? Sebab yang mungkin tanah tidak subur. Cara mengatasi, tambah baja kimia seperti amonium nitrat dan urea. Okey. So kita tengoklah jawapan dia. Okey, di sini dia nak dua penyebabnya. Okey, apa dia punya tugasan dia adalah mendapati sayuran ditanamnya tidak subur. So tidak subur biasanya datang daripada tanah lah. Okey, dan 4 markah ni bermaksud dia nak penerangannya satu sebab dan juga satu penerangan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, tanah terlalu berasid mungkin. Okey, caranya adalah kita tambahkan serbuk kapur atau batu kapur untuk meneutralkan keasidan tanah berkenaan. So kita kembalikan dia punya kesuburan dia lah. Baik, Okey, yang kedua mungkin terlalu beralkali. So tadi asid.
Kalau Baik. beralkali, maka kita tambah kompos sayuran mereput ataupun kompos daun. Daun-daun yang mereput tu Baik, untuk merawat tanah beralkali. Ataupun cara yang lebih mudah lagi, apa dia? Agak-agak Fizi. Tanah tidak subur, cikgu. Tanah tidak subur. Betul. Cara mudah lagi tanah tak subur, so kita guna baja je lah. Guna baja je. Ya Paling betul. mudah, cikgu. Tambah baja kimia seperti amonium nitrat dan Urea. urea. Kadang-kadang baja mungkin musim-musim PKP kedai Tutup. Tutup. So kita guna kaedah yang kedua atas ni. Okey. Baik, cikgu. Okey, seterusnya Fizi, kita tengok yang ni. Soalan kalau tengok rasa pening. Saya pun dah pening ni, cikgu. Apa pening? Okey, saya explain, saya terangkan dulu berkait Baik. dengan soalan. Boleh Fizi? Silakan, cikgu. Okey, jadual tujuh memberikan maklumat bagi tindakan haba ke atas 2 garam plumbum. Dia dah sebut garam plumbum. Tetapi plumbum apa di belakang kita tak tahu. Yang pertama kalau tengok di sini dia panaskan dan dia membebaskan gas air kapurnya ada. Baik, Okey, so di sini dia beritahu pemerhatiannya. Air kapur menjadi keruh. Dan satu lagi adalah pepejah peram bila panas, iaitu dia punya garam dia tu. Baik. Dan kuning bila sejuk. So kita dah belajar sebelum ni, dia punya maklumat-maklumat. Pepejah peram bila panas, kuning bila sejuk adalah plumbum oksida. Okey. Dia dah ada plumbum depan ni tak ada masalah. Dia adalah plumbum oksida. Sebab dah tahu plumbum atas, maka kita pergi tuju pada plumbum saja. Tapi yang di belakang tu kita kena tahu. Okey, yang kedua air kapur menjadi keruh. Yang ni satu saja gasnya adalah gas karbon dioksida. So bila kita gabung dua ni kita akan dapat garam dia. Baik, iaitu agak-agak apa nanti kita tengok jawapan dia lah. Okey, yang ni pun sama. Okey, dia punya baki R di atas. Tapi yang ni bila dipanaskan dia uji dengan kayu uji, maka dia menyalakan kayu uji berbara. Okey, ujian ni menyalakan kayu uji berbara, automatik kita tahu dia adalah gas apa? Gas oksigen dan gas perang. Dalam garam ni satu saja gas perang. Dia tak ada dah warna-warna lain. Maka yang ni dah diberi satu je, dia tak akan ganggu dengan orang lain. Okey, gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Yang ni maklumat yang kita dapat, kita contoh dulu pada soalan berkenaan. Kita boleh tulis cikgu dah? Ya, dan seterusnya barulah kita pergi pada soalannya. Okey, ada yang nak bagi jawapan? Ada ke yang nak bagi jawapan, kawan-kawan? Saya dah bagi dah sikit-sikit info tadi. Okey. Kita dah bagi info tadi. Kita okey, Najihah, silakan. Jihah, Jihah. Berdasarkan jadual 7, kena pasti baki R, gas A, gas B dan gas C. Baki R dia adalah karbon dioksida, gas A karbon dioksida, gas B nitrogen dioksida dan gas C adalah oksigen. Wow, cikgu. Okey, perfect lah. Sebab dah bagi tadi awal. Cuma dia tulis mula. Sebab tu kadang-kadang saya kata, kita tengok pada soalan tu, kita dah tulis dulu. Supaya info tak lari, and then bila dia tanya, tak tanya pun tak rugi. Okey, bila tanya kita letak je. Betul lah jawapannya. Okey, so ada 4 markah besar di sini, 4 markah. Ini mungkin soalan terakhir cikgu pada hari ini. Okey, yang kedua, boleh tuliskan formula kimia. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Silakan kawan-kawan. Ataupun anak murid kita nak bagi Abang Fizi jawab. Okey. Okey, ada yang nak tolong? Bagi jawapan. Silakan Siapa? Damian. Tulis formula kimia bagi garam P dan garam Q. Garam P ialah plumbum karbon dioksida. Garam Q adalah plumbum nitrat. Okey, plumbum karbonat lah. Plumbum karbon dioksida tu maksudnya daripada plumbum ni dan dia bergabung dua ni. Okey. Baik. Lepas tu yang satu lagi adalah PbNO3, plumbum nitrat. Satu ni adalah plumbum karbonat yang bebaskan gas karbon dioksida. Yang ni adalah plumbum nitrat yang bebaskan gas nitrogen dioksida, yang ni gas dan juga gas oksigen. Baik cikgu. Okey, mungkin ada sedikit rumusan cikgu kepada semua calon-calon XPM 2021. Rumusan saya daripada soalan kita tengok tadilah sedikit sebanyak soalan tadi, apa yang penting kita fahamkan dulu dia punya tugasan tu, apa yang dia nak supaya kita tidak silap memberi jawapan dari segi nyatakan, namakan, itu kita panggil tugasan dia. Okey, jawapan kalau nak nama kita bagi nama, kalau nak nyatakan sama ada nama ataupun formula kimia, dan juga beberapa info maklumat yang kita dapat daripada soalan tu, just kita tulis dulu. Kita tulis dan kemudian kita tengok soalan, mungkin kita boleh refer balik supaya maklumat yang kita dapat tidak kehilangan. Itulah dia. Terima kasih kepada Cikgu
Rosnizam bin Muhammad daripada SMK Tunku Bariah Kuala Terengganu kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini, dan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang sudi menonton Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana, terus saja kekal melihat Didik TV KPM ni kerana bermacam-macam benda yang nak kami berikan kepada anda. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM